Bila lepas hujan, sayur ni merucuk-rucuk tumbuh. Kalau perhatikan dekat laman belakang rumah Pak Ndak ni, banyak dia tumbuh. Inilah dia sayur yang orang dulu panggil sayur koman-koman. Sayur yang biasa-biasa, iaitu bayam kampung. Senang tumbuh, tak perlu nak tanam. Dia tumbuh sendiri, biji dia daripada bunganya akan berterabur bila dah matang. Inilah dia bayam kampung. Sebut nama bayam, semua kenal. Teringatkan bubur, teringatkan sayur, teringatkan ulam-ulam. Inilah dia sayur yang tidak pernah dipandang orang tetapi mempunyai khasiat yang tinggi. Bayam kampung. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Bayam kampung ni dia akan tinggi dan daun dia lebar-lebar serta banyak bunga. Daun dia yang lebar ni memang dibuat keripik, dipetik, dijemur dan ditoskan dia punya getah. Kemudian dibuat keripik dengan tepung yang terpilih. Memang sedap. Kalau hari raya, keripik bayam ni memang menjadi rebutan. Begitu juga dengan bunga. Bunga bayam, kalau orang yang pandai masak, dia tahu buat masak air. Memang sedap. Jadi, ada banyak kegunaan dalam masakan untuk sayur bayam ni. Kalau kita perhatikan bunga dia, memang berjurai-jurai. Boleh ambil bunga dia yang muda-muda tu buat masak air. Terutama sekali kepada kanak-kanak. Kalau kita masak bubur untuk bayi ataupun kanak-kanak yang berusia 2 hingga 7 tahun. Memang sesuai untuk diletakkan dalam bubur. Kerana untuk pencernaan, untuk sejukkan badan dan juga memberi zat dan juga memberi kekuatan kepada pertumbuhan besar kanak-kanak. Dan juga kita dapat lihat sayur ni membuka selera kepada anak-anak yang baru nak membesar. Ada segelintir orang-orang kampung buat bayam masak air. Gandengan dengan kelidik manis, rencah ikan kering. Kemudian makan panas-panas disulam dengan nasi putih dan juga ikan kering. Sedapnya kalau ada sambal belacan. Inilah dia antara masakan bayam masak air yang memang selepas kita makan rasa bertenaga. Begitu juga dengan bayam goreng cili. Ada yang gunakan rencah udang kering, rencah udang basah. Memang sedap. Termasuk dengan bunga dia sekali. Bunga dia lembut, kalau kita makan tu rangup. Khasiat selepas makan tu badan kita rasa berpeluh dan kita terasa otot-otot kita macam bertenaga dan juga kita rasa hilang keletihan. Inilah dia antara khasiat bayam kampung. Bayam kampung ni memang lasak dan dia agak keras tetapi dia rangup bila dimasak. Banyak jenis bayam yang terdapat di Malaysia. Ada bayam hijau, ada bayam ungu tapi yang paling suka bayam merah. Kalau yang tumbuh kat pasir-pasir tu, dekat batu-batu halus tu bayam pasir. Ada juga yang katakan untuk kucing pun suka bayam berduri, iaitu kita panggil kucing galak. Rasa bayam ni manis. Kalau kita masak bayam ungu, kuah dia ataupun lauk dia akan warna ungu. Kalau kita masak bayam hijau, dia akan menjadi yang biasa warna hijau. Begitu juga dengan bayam merah. Kalau kita masak bayam merah, akan menjadi lauk dia ataupun kuahnya menjadi merah kerana dia banyak vitamin. Selain daripada itu, khasiat bayam digunakan oleh orang terdahulu di dalam terapi alternatif tradisional. Banyak penawar-penawar yang digunakan dengan memakan sayur bayam ni. Tapi memang betul, nanti Pak Ndak ceritakan. Kalau teragak nak makan sayur bayam, pergi saja belakang rumah. Ambil saja, petik saja bayam kampung yang banyak tumbuh. Tetapi cara masakkan dia lain, iaitu bayam ni tak mudah lecur seperti bayam kebun ataupun bayam batas. Banyak yang kita kena pelajari tentang bayam kampung. Rupanya kandungan bayam ni ada vitamin A, juga vitamin B dan juga vitamin C dan juga omega dan zat galian. Itu yang Pak Ndak dapat rujuk daripada buku-buku. Dan juga bayam ni memang mempunyai satu fungsi, iaitu mereka yang rabun-rabun mata.
Tu yang bagus tu, makan bayam, hirup air dia dan juga kita minum kuah dia. Oh, memang itu antara salah satu yang Pak Nat dapat tahulah daripada orang-orang lama. Kulit yang mudah berkedut, kalau nak nampak kulit tu tegang, makanlah banyak bayam dalam sebulan 4-5 kali. Begitu juga kalau kita nak nampak awet muda. Sebab bayam ni banyak dia punya khasiat dia. Vitamin A, B, C tu. Dia dah cukup untuk memberi kita sesuatu yang berfaedah pada tubuh badan. Tetapi ada juga kata otot-otot kita pun kuat. Yang menyebabkan otot-otot kita kuat sebab ada vitamin K. Begitu juga dengan tulang kita kuat sebab kandungan bayam kampung dan juga bayam mengandungi zinc dan juga phosphorus. Itu sebabnya orang-orang dulu amalkan makan bayam kampung sebab tu bertenaga dan sentiasa tegap dan gagah. Bila sebut pasal bayam, saya baru teringat kalau kita nak bersukan dulu, memang mak kata makanlah bayam. Dan juga atuk saya pun kata makanlah bayam. Sebab apa? Nak kuatkan otot-otot. Rupanya kalau kita nak lari pantai, kuat kita punya otot-otot. Macam kata orang tu cerita dia dulu, cerita Popeye kan. Tut-tut-tut, Popeye dia Salaman. Macam cerita Popeye dia Salaman. Spinach, baru teringat. Popeye makan spinach untuk kuatkan otot-otot. Tapi pada masa zaman-zaman sekolah dulu, kalau nak sukan, kena makan bayam dulu. Memang nostalgia tu tak boleh saya lupakan. Pada 2 hari sebelum sukan saya makan bayam. Rupanya untuk kuatkan saya berlari dan juga untuk kuatkan otot-otot. Kenangan tu. Bayam menjadi kenangan kepada saya untuk kuatkan otot-otot. Barulah kita tahu rahsia bayam. Bayam kampung, bayam pasir, bayam merah, bayam hijau dan juga ada orang panggil bayam batas. Bayam batas tu yang ditanam. Kat pasar tu banyak jual bayam batas dan juga bayam kebun. Inilah dia manfaatnya bayam. Kepada peminat sayur bayam yang selalu makan bayam, mereka akan terhindar daripada sakit selaput mata yang selalu menyerang kepada mereka-mereka yang dah berusia. Mereka yang berusia selalunya mata tak terang. Tetapi bila amalkan sayur bayam ni, insya-Allah akan kurangkan selaput mata dan juga menjadikan mata yang terang kerana bayam ni mengandungi antioksidan yang tinggi dan juga mengandungi beta karotin yang membantu kita untuk mengurangkan selaput mata dan juga untuk menerangkan pandangan mata. Saya pernah tanya dengan mak saudara saya, kenapa dia suka bayam kampung? Dia beritahu dengan saya, arwah, mak saudara saya dah arwah. Dia beritahu pada saya, masa dia mengandung dulu, memang digalakkan makan bayam sebulan 2 ataupun 3 kali. Rupanya untuk kuatkan rahim dan juga untuk kuatkan kandungan dalam rahim. Jadi barulah tahu. Bermakna orang-orang dulu kalau dia mengandung, semasa dalam proses mengandung, mereka makan bayam ni. Tetapi jangan banyak-banyak. Rupanya baik untuk mereka yang sedang mengandung dan untuk menjaga kandungan janin dalam rahim. Bayam kampung, banyak khasiatnya. Padanlah bidan-bidan kampung, orang-orang dulu bila jumpa ibu-ibu hamil mesti ada suara-suara, kau makan bayam banyak-banyak bagus, kau makan bayam banyak bagus. Rupanya untuk kuatkan kandungan rahim dan juga untuk kuatkan janin. Memang betul petua daripada orang dahulu. Yang depan Pak Nat ni agak besar sikit sebab dia dah subur dan dia dah berusia dalam 3 minggu. Jadi ini dah sesuai untuk dipetik untuk jadikan sayur. Tapi kena ingat kalau nak buat sayur, dia ni adalah bayam kampung, agak keras. Kita kena tahu gunakannya dan cara masaknya. Inilah diistimewa bayam kampung. Kalau kita perhatikan secara fizikal, dahan dia ni banyak cabangnya. Tumbuh di celah-celah daun. Menjadi pucuk muda. Ini yang sedap kita jadikan dia sebagai santapan kita untuk hidangan pagi ataupun tengah hari. Bayam kampung. Tetapi bayam kampung ni agak lasak dan kita kena tahu gunakannya. Cara masaknya supaya tidak lecur. Sedap. Memang sedap. Cubalah bayam kampung. Memang sedap.
rasa secara organik dan secara kampung. Inilah sayur kampung yang memang disukai oleh orang-orang kita pada zaman dahulu. Bayam kampung. Sedap. Tak cuba tak tahu. Generasi baru kena cuba. Memang banyak bayam di luar sana. Kat pasar ada bayam. Tapi bayam kampung ni memang sedap. Dah tahu khasiatnya kan? Kita pergi belakang rumah, kita perhatikan ada tak bayam bunga ataupun bayam kampung yang tumbuh melata. Kita petik. Tapi pastikan tidak beracun kerana kita nak makan tu secara alami. Tanpa racun dan terasa yakin dan selamat. Inilah dia bayam kampung. Petik herbs, petik. Jangan lupa subscribe, like dan share. Akan ada lagi penceritaan daripada orang-orang lama yang memanfaatkan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga pokok-pokok herba yang menjadi warisan nenek moyang kita. Sama Pak Nak, pencetus guna herba.